Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Sabah, yang mana Terengganu menang 2-0 hasil jaringan daripada Papel Dekite dan Nik Sharif Hasifi. Untuk perlawanan ni boleh kita katakan Terengganu is the best ataupun the better team dan daripada Sabah lah. Adalah pasukan yang lebih baik daripada pasukan Sabah. Dan untuk pasukan Terengganu juga, mereka telah membuka lagi peluang mereka untuk ke AFC Cup apabila mereka dah berjaya untuk memintas Negeri Sembilan di tangga yang ketiga. So, nampaknya Terengganu berada di landasan yang tepat untuk pergi ke Asia pada season hadapan sekiranya mereka mengekalkan momentum ini dan memperbaiki sedikit beberapa kelemahan yang mereka masih ada. Dan untuk pasukan Sabah pula, untuk game ni boleh saya katakan in term of tactical wise, boleh dikatakan Sabah tak beberapa menjadi. Banyak pergerakan yang mereka bermain banyak sangkut lah, dan boleh dikatakan tanpa proper number 9, mereka juga menjadi masalah utama kepada bahagian serangan pasukan Sabah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang positif dan juga perkara yang paling saya suka tentang pasukan Terengganu? Yang pertama adalah mengenai gol dari Papel Dekite. Sebab apa saya suka gol tu? Mesti siapa yang suka tengok video saya dia tahu. Sebabnya adalah kerana Terengganu menjaringkan gol dari corner kick dan akhirnya Terengganu berjaya menggunakan ketinggian dari Papel Dekite untuk skor melalui kedudukan bola mati. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat balik beberapa game ataupun beberapa season yang lepas, Terengganu mempunyai masalah daripada menjaringkan gol melalui corner kick. Dan untuk game ni, akhirnya Alhamdulillah, Terengganu berjaya untuk skor melalui corner kick, melalui Papel Dekite yang dijadikan sebagai target man. That was a good thing. Itu adalah perkara yang sangat-sangat bagus. Lepas saya tengok gol Papel Dekite tu, saya macam, wih, Terengganu skor, yes. And itu yang paling saya suka lah. Ini benda yang paling saya suka. Kalau anda, saya tak tahulah, anda boleh komen kat bawah. Tapi itu perkara yang paling saya suka. Gol melalui situasi set pieces. So, Terengganu berjaya menjaringkan melalui Papel Dekite. Itu perkara yang pertama. Sebab benda ni memang satu improvement yang besar untuk pasukan Terengganu. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu pada perlawanan ni adalah, ini adalah gandingan midfield yang paling terbaik yang boleh saya katakan mereka punya corak permainan bersama, iaitu Manny Ott. Bagi saya ini adalah performance terbaik Manny Ott dalam beberapa game yang lepas. Ini adalah game yang terbaik Manny Ott tunjukkan ketika menentang Sabah, yang mana dia boleh bergandingan dengan sangat baik bersama dengan Petrus Shitembi dan juga Habib Harun untuk game ni. Kita boleh lihat Manny Ott untuk game ni bermain dengan sangat bagus. Kerajinan yang dia tunjuk, cara dia menyerang, bagaimana dia menjadi playmaker bersama dengan Petrus Shitembi. So bagi saya gandingan trio midfield ini adalah game yang paling best saya tengok tentang performance Manny Ott. Bagaimana dia boleh link up play dengan Petrus di bahagian hadapan. Dia buka game kepada Faisal Halim, buka game kepada Nik Sharif Hasifi. Banyak passing ataupun yang dilakukan oleh Manny Ott adalah banyak mencari pemain-pemain yang tepat, dan dia punya passing ke bahagian hadapan tu menggerakkan kepada bahagian serangan pasukan Terengganu. So memang midfield Petrus Shitembi pun sama untuk game ni. Bagaimana dia buka game kepada Kipre, buka game kepada Faisal Halim di bahagian kanan dan sebagainya. So Habib Harun daripada segi bertahan dan juga menetralkan bahagian tengah pasukan Sabah. Manny Ott juga banyak backup Habib Harun untuk game ni, and boleh katakan Manny Ott dia balance antara menyerang dan juga bertahan. Dia backup Petrus Shitembi untuk menyerang dan dia backup Habib Harun ketika bertahan. So bagi saya midfield Terengganu juga antara key point untuk sebab apa Terengganu boleh conquer mid dan sebab apa Terengganu boleh menang pada perlawanan ni adalah disebabkan tiga trio ni bermain dengan sangat-sangat baik. Habib Harun, Petrus Shitembi dan juga Manny Ott. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya suka tentang gameplay Terengganu ni adalah di bahagian sayap mereka, iaitu Nik Sharif di kiri, Faisal Halim di kanan. Dan banyak gerakan-gerakan yang mereka berjaya tembusi di bahagian wide area melalui Faisal Halim dan juga Petrus Shitembi dan bukan Faisal Halim dan juga Nik Sharif Hasifi.
Kedua-dua player ni di bahagian kanan dan juga di bahagian kiri pasukan TFC berjaya untuk memberi masalah yang besar kepada bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Sabah. Bahkan Rizal Ghazali pun kena red card pada perlawanan ni akibat selalu di-exploit ataupun di tempat dia terlalu expose kepada pemain-pemain sayap pasukan Terengganu. So benda tu memang sangat efektif. Kalau kita tengok Faisal Halim di bahagian kanan, bagaimana dia buka game dengan dribbling beliau, ball control beliau, cutback, crossing, lay off dan sebagainya, dan bagaimana dia link up dengan Petrus, link up dengan Manny Ott, begitu juga dengan Nick Syarif di bahagian kiri. So memang saya katakan memang gameplay ataupun proper game plan daripada Nafuzi untuk game ni bagi hidup bahagian kanan dan kiri, itu adalah benda yang sangat positif. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok game Terengganu sebelum ni, boleh dikatakan kalau attack Faisal Halim je. Tetapi untuk game ni kita boleh tengok bila attack Faisal Halim disudahkan oleh Nick Syarif Hasifi di bahagian kiri. So mereka dah boleh link up dengan sangat bagus lah daripada bahagian kanan ke tengah ke kiri. Jadi benda tu memang sangat-sangat positif. Kanan kiri hidup untuk game ni, dibantu pula oleh dua fullback pasukan Terengganu, Azam Azmi dan juga Alif Zakaria. Untuk game ni, Alif Zakaria dia tidaklah bermain dengan ofensif sangat sebab kita tahu dia adalah inverted fullback, lebih kepada masuk bahagian tengah dan cover up dia punya bahagian di posisi. Tetapi apa yang boleh saya puji untuk Alif Zakaria pada game ni, dia bertemu dengan Sadir Ramdhani dan beliau berjaya untuk memastikan yang beliau boleh untuk meneutraliskan ataupun untuk memastikan yang Sadir Ramdhani tak boleh nak exploit tempat dia di bahagian kiri tu. So Alif Zakaria memainkan daripada segi bertahan, dia berjaya untuk mengekang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Sadil dan juga Rizal di bahagian kiri pasukan TFC. Manakala untuk Azam Azmi pada perlawanan ni, boleh saya katakan beliau sangat-sangat enjoy untuk bermain dengan game ni. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok beliau kadang-kadang beliau naik atas, dia buat overlap, dia bermain dengan ofensif dan beliau juga cepat cover up. Sebab bahagian kanan dia tak ada siapa nak exploit. Memang beliau bermain dengan baik. Taki, Kagayama semua tak boleh nak lepas dengan dia. So bagi saya belah kanan Azam Azmi bermain dengan sangat baik bersama Faisal Halim, dan dia juga boleh involve dengan Habib Harun serta Manny Ott dengan Petrus di bahagian tengah. So bahagian fullback pun tak ada masalah. Dan yang paling penting dan yang terakhir yang boleh saya puji adalah tentang defend dan juga goalkeeper. Yang mana untuk defend sebenarnya Terengganu sedang menerapkan yang mereka nak cuba untuk build up daripada bawah, walaupun memang game-game sebelum ni pun mereka build up daripada bawah. Tetapi untuk game kali ni kita boleh nampak kebanyakannya memang hampirlah 80% ke atas Terengganu apabila dapat goal kick ataupun bermula build up daripada bawah melalui Syarul Nizam ataupun Papai Dekiti. Dua player ni lebih confident untuk pegang bola dan mereka lebih selesa untuk bawa bola ke middle third ataupun di middle space punya area, dan mereka pandai untuk connect antara satu sama lain daripada segi short passing. Mereka tunggu Habib Harun minta bola ataupun mereka bawa bola naik lagi tinggi, dan dalam pada masa yang sama mereka juga berjaya untuk memastikan yang defense mereka tidak ditembusi ataupun dipenetrate oleh bahagian perserangan pasukan Sabah. Dan untuk Suhaimi Hussein, bagi saya Suhaimi Hussein adalah goalkeeper yang mantap pada perlawanan ni. Beliau berjaya untuk menyelamatkan gawang beliau daripada dibolosi apabila Irfan Fazail ada beberapa chances yang hampir menjaringkan gol, tetapi nampaknya Suhaimi Hussein bertindak dengan lebih cemerlang untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi. Cumanya untuk game ni kekurangan pasukan TFC, apa yang boleh saya katakan? Kekurangan ni yang saya tak puas hati Kekurangan pasukan TFC, tengah hidup, kanan kiri dah hidup. Betul tak macam saya cakap tadi? Kanan hidup, kiri hidup, tengah hidup. Tetapi mengapa secara tiba-tiba tetapi mengapa secara tiba-tiba ada Kipri di situ? Okey, sebab apa saya kata macam tu? Tengah hidup, kanan hidup, kiri hidup. Apabila Terengganu buka game, bila mereka buka game di bahagian kanan, bahagian kiri, bahagian tengah, mereka punya movement dah bagus. Mereka dah boleh main through ball. Mereka dah boleh bermain dengan hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti dan sebagainya untuk mencari Cici Kipri. Tetapi Cici Kipri dia punya decision making untuk game ni, dia terlalu banyak percubaan, tetapi semua percubaan beliau tidak menjaringkan gol. Bahkan ada percubaan yang sepatut gol, beliau tak skor gol. So bagi saya itu adalah satu kerugian yang sangat besar. Sebab apa? Lawan dengan Sabah berada di tempat kedua dan Kipri ada banyak peluang untuk menambah jaringan bagi membezakan kedudukan jaringan daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dengan Terengganu sama point, beza gol. Kalau game ni Terengganu menang lebih banyak gol, takkan lagi selesa Terengganu duduk ke atas. Tetapi Kipri
Apa kekurangan Kipre pada perlawanan ni adalah bukan sahaja daripada finishing ataupun penyudah. Daripada segi link up dia dah bagus. Saya tak nafikan dia boleh berada dalam position yang betul, positioning dia semua bagus. Untuk dia dapat bola, dia involve dengan sangat bagus di bahagian hadapan. Tetapi daripada segi finishing dia kurang dan juga decision making. Yang mana kita boleh tengok Kipre bila dapat bola dia macam kalang kabut nak shoot. Apabila dia dapat bola dia lebih selesa untuk nak lepaskan rembatan tanpa tengok dia punya sekeliling, sama ada dia boleh pass ataupun tak, ataupun dia boleh lepaskan rembatan terus ataupun tak, dan dia tak kawal dia punya perasaan untuk shoot tu. So banyak decision making dia dan juga finishing dia agak kurang untuk game ni, menyebabkan Terengganu menang 2-0 sahaja dan juga diselamatkan oleh Khairul Fahmi Cik Mat lah. So dan juga Dominic Tan goal line clearance. Kalau tak mungkin Kipre dah score. Tetapi itulah kekurangan Kipre. Gameplay dah lawa tapi mereka tak ada proper striker yang boleh menyudahkan gerakan-gerakan tersebut untuk tambah lebih daripada 2 gol. Itu untuk Terengganu. Jadi secara kesimpulannya, Terengganu adalah pasukan yang bagus daripada segi menyerang dan sebagainya, bertahan pun bagus. Cumanya mereka kekurangan di bahagian attacking ataupun bahagian pure number 9. Itu sahaja. Mungkin season depan mereka boleh perbaiki lah. Dan untuk Sabah, game ni bagi saya defend buat aja bagus dah sebenarnya. Walaupun tewas 2 gol, tetapi defend secara overall daripada 90 minit mereka bermain dengan bagus. Jackson De Souza, Dominic Tan goal line clearance, Khairul Fahmi Cik Mat bermain sebagai goalkeeper yang mantap. Mereka di bahagian defend department bagi saya tak ada masalah. Cumanya yang menjadi masalah untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni, yang pertama adalah daripada segi idea and creativity. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada first half sampai 90 minit mereka tak ada proper striker. Mereka cuba untuk letak Amri Yahya as a number 9, tapi nampaknya Amri Yahya tak boleh nak bertindak sebagai as number 9 sebab beliau lebih suka untuk bergerak dengan bebas ataupun free roll, dan benda itulah yang menyebabkan pasukan Sabah tak ada seorang player yang berada di hadapan untuk menerima bola. Dan disebabkan itulah pergerakan pasukan Sabah apabila bermula daripada Sadil ataupun Taiki di bahagian kanan dan kiri, mereka akan tersangkut sebab bahagian tengah mereka tak ada orang yang memberi support untuk menjadi connector antara bahagian tengah dan juga bahagian sayap. Dan yang paling penting, mereka memang tak ada seorang pure number 9 untuk turun ataupun menjadi fast 9 bagi menjadi connector. Jadi benda tu menjadi permasalahan lah kepada pasukan Sabah. Daripada segi tactical wise boleh nampak yang pasukan Sabah memang ada beberapa tactical error, dan daripada segi corak permainan mereka sebenarnya lebih mengharapkan kepada individual play, yang mana bila bola dapat kat Sadil lebih suka bawa bola berkesorangan. Begitu juga dengan Taiki. Sebab apa? Sadil dan juga Taiki terpaksa bawa bola berkesorangan. Macam saya cakap tadi, mereka tak ada proper attacking midfielder, tak ada proper striker yang boleh nak connect antara satu sama lain untuk mereka bergerak as a unit untuk ke hadapan ketika mereka menyerang. Itu yang menjadi masalah untuk pasukan Sabah. Saya tak tahu kenapa benda ni tiba-tiba jadi masalah kepada pasukan Sabah, sedangkan pasukan Sabah sebelum ni mereka adalah antara tim yang cemerlang ketika menyerang. Tetapi nampaknya mereka kembali kepada permasalahan lama mereka. Embalo tak boleh main, Neto dah buang, Fahar Roslan masuk pun bolehlah bermain dengan sikit-sikit, tetapi secara overallnya masih banyak perlu diperbaiki untuk memastikan yang bahagian tengah dan juga attacking pasukan Sabah hidup. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.